Okey, cikgu ulang balik Pada kelas hari ini, kita akan membuat aktiviti mendengar rakaman audio, iaitu kemahiran mendengar lah mendengar rakaman audio untuk mengecam cara sebutan yang betul bagi rangkai kata dan istilah yang digunakan. Itu yang pertama. Untuk juga hari ini juga, kelas hari ini kita akan gunakan teknik main peranan untuk menyebut rangkai kata dan istilah tersebut dalam pelbagai ujaran. So ini adalah aktiviti pada hari ini untuk topik 1, tema 1, kesihatan dan kebersihan. So cikgu telah imbas QR code ni. So nanti awak akan dengar sama-sama dengan cikgu. So nanti awak boleh semak teks yang diberikan di sini. Okey, boleh So boleh cikgu mula sekarang kelas? Okey, alright. So kalau boleh cikgu akan pasang audio. Datang seperti tema 1 unit 1 halaman 2. Datang seperti ribut, pergi seperti semut. Okey, dengar tak? Yang audio yang cikgu buka tu. Cikgu perlu respon awak. Dengar tak apa yang cikgu pasang tadi tu? Yang ini. Dengar rakaman audio untuk okey, kalau dengar bagus. Cikgu ingat awak tak dengar. Cikgu seorang je dengar. unit tema 1. Okey, alright So kita akan mulakan 1 unit 1 halaman 2. Datang seperti ribut, pergi seperti semut. Dengar rakaman audio untuk mengecam cara sebutan yang betul bagi rangkai kata dan istilah yang digunakan. Okey. Gunakan teknik main peranan untuk menyebut rangkai kata dan istilah tersebut dalam pelbagai ujaran. Berdasarkan pemeriksaan tadi, apakah penyakit saya, doktor? Paru-paru dan perut Aiman tiada masalah. Denyutan nadi juga normal. Tetapi tonsil nampak kemerah-merahan dan bengkak sedikit. Gejala ini tanda keradangan tonsil. Keradangan tonsil? Bengkak? Terukkah bengkaknya, doktor? Jangan bimbang. Sedikit sahaja bengkaknya. Esok, Aiman sudah boleh pergi ke sekolah. Bagaimanakah saya dijangkiti penyakit ini? Sebenarnya, keradangan tonsil ini bukannya penyakit berjangkit. Mungkin Aiman mempunyai tahap imunisasi yang rendah. Apabila terdedah kepada bakteria yang terdapat di udara, Aiman mudah menghidap penyakit ini. Apakah yang perlu saya buat, doktor? Penyakit selalunya datang seperti ribut, pergi seperti semut. Oleh itu, amalkanlah gaya hidup sihat. Terima kasih, doktor, atas penjelasan tadi. Sama-sama. Okey, alright. So awak dah dengar itu adalah intonasi cara sebutan yang betul bagi rangkai kata yang ada dalam teks dialog ini. So awak dah dengar. Nak dengar lagi sekali ke, atau awak cikgu nak panggil, cikgu nak jemput 2 orang untuk baca. Seorang jadi pesakit, seorang jadi doktor. Okey, cikgu nak buka lagi sekali audio tu, so awak dengar betul-betul. Okey, kita mulakan lagi sekali. Boleh Tema 1 unit 1 halaman 2. Datang seperti ribut, pergi seperti semut. Dengar rakaman audio untuk mengecam cara sebutan yang betul bagi rangkai kata dan istilah yang digunakan. Gunakan teknik main peranan untuk menyebut rangkai kata dan istilah tersebut dalam pelbagai ujaran. Berdasarkan pemeriksaan tadi, apakah penyakit saya, doktor? Paru-paru dan perut Aiman tiada masalah. Denyutan nadi juga normal. Tetapi tonsil nampak kemerah-merahan dan bengkak sedikit. Gejala ini tanda keradangan tonsil. Keradangan tonsil? Bengkak? Terukkah bengkaknya, doktor? Jangan bimbang. Sedikit sahaja bengkaknya. Esok, Aiman sudah boleh pergi ke sekolah.
bagaimanakah saya dijangkiti penyakit ini? Sebenarnya, keradangan tonsil ini bukannya penyakit berjangkit. Mungkin Aiman mempunyai tahap imunisasi yang rendah. Apabila terdedah kepada bakteria yang terdapat di udara, Aiman mudah menghidap penyakit ini. Apakah yang perlu saya buat, doktor? Penyakit selalunya datang seperti ribut, pergi seperti semut. Oleh itu, amalkanlah gaya hidup sihat. Terima kasih, doktor, atas penjelasan tadi. Sama-sama. Okey, alright. Okey, so awak dah dengar perbualan di antara doktor dan juga pesakit. So kalau awak tengok gambar kat sini, gambar aja dalam buku teks awak ni, yang ini pesakit lah. Yang ini doktor. So awak jangan tertukar pula. Okey, sebelum kita lanjut kepada perbualan iaitu dengan kemahiran mendengar dan bertutur. So ini adalah kemahiran yang ada dalam bahasa Melayu. So awak kena tahu. Saya rasa masa tingkatan 1 dulu, mesti ada cikgu awak terangkan berkenaan kemahiran ini, betul tak? Cikgu harap awak tahulah kemahiran ini. Sebab untuk mendengar rendah, untuk kemahiran asas yang awak perlu ada adalah cikgu bagi tahu selingan. Yang pertama adalah kemahiran untuk awak mendengar dan bertutur. So itu awak kena mahirlah dalam bahasa Melayu. Kemudian kemahiran yang berikutnya adalah kemahiran membaca. Dan juga yang ketiga kemahiran, siapa tahu? Yang ketiga adalah kemahiran menulis. Jadi 3 kemahiran ini awak kena tahu. Okay, tak apa. So nanti kita akan pergi satu persatu. Sebab mungkin tingkatan 2 Aziz tahun ni awak first time belajar dengan Cikgu Azam kan, bahasa Melayu. So nanti awak akan bersama saya lah. Okay, so kat sini cikgu akan bagi dahulu perkataan yang mungkin awak first time dengar ataupun dah pernah dengar. Okey. Kat sini ada perkataan tongsil ataupun bengkak. Awak tengok dekat gambar bawah ni. So, kedudukan tongsil ini berada di bahagian tekak kita ni. Nanti awak faham lah bila awak baca kan. So, tongsil dia ni bengkak. So, apa? So, inilah perbualan di antara pesakit dan juga doktor. Okey, sekarang aktiviti yang berikutnya. Cikgu nak pilih secara partner nanti. Semua kena jangan risau. Sebab hari ni kita punya aktiviti adalah membaca, mendengar dan bertutur. Macam tadi yang cikgu berikan. Okey, alright. Cikgu nak minta Wong Yihu. Okey, Wong Yihu, awak sebagai doktor. Wong Yihu doktor. Kemudian cikgu nak pilih Kuli sebagai pesakit. Okey, jadi Wong Yihu boleh buka kamera dan juga mikrofon. Begitu juga dengan Kuli. Okey, boleh buka awak punya kamera dan juga awak punya mikrofon. So tengok teks yang telah cikgu tunjukkan di sini. Okey, boleh buka Okey, Kuli dah buka. Wong Yihu boleh buka kamera, boleh buka mikrofon awak. Kuli juga boleh buka. Cikgu nak tengok kat sini. Okey, Wong Yihu, awak ada tak kat situ? Mana orang ni? Ada ke tak ada ni? Ke tutup kamera, tidur? Wong okey, Wong Yihu dah buka kamera. Boleh buka kamera tak? Kuli, boleh buka kamera tak? Okey, Wong Yihu boleh buka mikrofon awak. Alright, awak buka. Okey, bagus. Lagi seorang. Kuli dah buka Okey, bagus. Kamera dengan sound, mikrofon. Okey, Wong Yihu awak jadi doktor, Kuli jadi pesakit. Mana Wong Yihu ni? Tak ada. Okey, mungkin dia ada masalah kot. Okey, tak apa. So, cikgu nak minta Sarvin.
Nguyen Chi Tuinga. Oh, ni nama baik dah ni. Okey, Sarvin, awak boleh buka kamera awak dan juga mikrofon awak. Okey, Sarvin akan menjadi doktor, Uli akan menjadi pesakit. Sila baca seperti mana awak dengar audio tadi yang telah cikgu dengarkan pada awak. Okey, boleh kita start semua? Okey, so kalau boleh Uli akan start dahulu, pesakit. Berdasarkan pemeriksaan tadi, apakah penyakit saya, doktor? Okey, doktor. Paru-paru dan perut. Paru-paru ada perut Aiman tiada masalah. Denyutan nadi juga normal, tetapi tonsil nampak kemerah-merahan dan bengkok sedikit. Bukan bengkok, bengkak. Bengkak sedikit. Gejala ini Gejala. Anda berkan. Kejap, Sarvin. Awak ulang balik. Yang dekat sini. Gejala yang cikgu tunjuk ni. Okey. Gejala ini tanda kerendahan tonsil. Okey. Kerendahan tonsil, Keradangan. bengkak, terukah bengkaknya. Keradangan tonsil, bengkak, terukah bengkaknya, doktor. Bagus. Jangan bimbang, sedikit saja bengkaknya. Esok Aiman sudah boleh pergi ke sekolah. Bagus. Bagaimanakah saya dijangkiti penyakit ini? Sebenarnya kerendahan tonsil ini bukannya penyakit berjangkit. Mungkin Aiman mempunyai tahap imunisasi yang rendah. Apabila terdedah kepada bakteria yang terdapat ini di udara, Aiman mudah menghidap penyakit ini. Bagus. Okey, sambung. Apakah yang perlu saya buat, doktor? Penyakit selalu datang Selalunya ada imbuhan kat situ. Selalunya datang seperti ribut, pergi seperti semut. Oleh itu, amalkanlah gaya hidup sehat. Terima kasih, doktor, atas penjelasan tadi. Sama-sama. Okey, terima kasih Sarvin dan juga Kuli. Okey, bagus. So, cikgu ambil lagi satu contoh. Okey, yang lain. Okey, bagus So, cikgu ambil lagi satu contoh. Cikgu nak minta G Vega. Okey, G Vega sebagai pesakit. Okey, G Vega. Okey, kemudian Jun Ho. Jun Ho Wong sebagai doktor. Ni yang tadi Okey, boleh G Vega sebagai pesakit. Boleh buka mikrofon dan juga kamera awak. Okey, bagus. Kemudian Jun Ho Wong sebagai doktor. Okey, G Vega boleh buka mikrofon awak dengan kamera, tak ada masalah. Okey, Jun Ho Wong. Mana Jun Ho Wong? Ada tak? Okey. Mana Jun Ho Wong? Tak keluar pula dia. Okey. Niri. Okey, Niri pula. Mungkin dia ada masalah tu. Okey, Niri. Okey, Niri boleh buka kamera. Dah tengok muka awak okey. Alright, so G Vega cikgu tukar. Dia akan jadi doktor pula. Tengok sebab tengok muka dia cikgu ingat macam dah doktor kan. Okey, G Vega akan jadi doktor. Tak, cikgu gurau je Mudah-mudahan awak jadi doktor nanti Okey.
Kemudian Niri. Mana Niri? Mana nampak mata je ni? Mana mukanya? Okey, atas sikit kamera awak. Kan handsome. Alright. Okey Niri, jangan muka masam, senyum sikit. Kelas BM kita santai je. Awak jangan stres-stres tau. Okey, Niri akan jadi pesakit. Pesakit apa? Pesakit tonsil bengkak. Okey, kita akan mulakan sekarang. Okey, Niri akan start dahulu pesakit. Berdasarkan pemeriksaan tadi, apakah penyakit saya, doktor? Okey, Jivega. Paru-paru dan perut Aiman tiada masalah. Denyutan nadi juga normal, tetapi tonsil nampak kemerah-merahan dan bengkak sedikit. Gejala ini tanda keradangan tonsil. Keradangan tonsil, bengkak, terluka bengkaknya, doktor. Jangan bimbang, sedikit saja bengkaknya. Esok Aiman sudah boleh pergi ke sekolah. Bagus. Bagaimanakah saya dijangkiti penyakit ini? Sebenarnya keradangan tonsil ini bukannya penyakit berjangkit. Mungkin Aiman mempunyai tahap imunisasi yang rendah. Apabila terdedah kepada bakteria yang terdapat di udara, Aiman mudah menghidap penyakit ini. Apakah yang perlu saya buat, doktor? Penyakit selalunya datang seperti ribut, pergi seperti semut. Oleh itu, amalkanlah gaya hidup sehat. Terima kasih, doktor, atas penjelasan tadi. Sama-sama. Okey, terima kasih Jivega dan juga Niri. Okey, bagus cikgu rasa awak dah masuk tingkatan 2. Awak dah tiada masalah untuk membaca bahasa Melayu secara lancar ataupun intonasi yang betul Okey, so kita ambil 2 contoh saja. Okey, so aktiviti ni kita dah selesai. Cuma nanti tugasan awak untuk kerja rumah nanti lepas ni. Sebab lepas ni kita akan bincang kerja rumah minggu lepas kan. So yang ini kerja rumah yang akan datang. Okey, kalau awak perasan dalam perbualan di antara pesakit dan doktor ni ada perkataan yang berwarna biru. Perasan tak? Perasan tak kelas? Perasan so nanti awak nampak kat sini. Contohnya dialog yang pertama pemeriksaan. Yang kedua doktor. Kemudian doktor punya dialog masalah, denyutan nadi, normal, kemerah-merahan, keradangan tonsil. Okey, alright. Tugasan awak nanti selepas kelas inilah, bukan sekarang lah. Cikgu nak awak ambil perkataan ini dan awak cari maksud dia. Awak boleh cari melalui Google. Tu senang lah. Awak pergi Google, awak type maksud pemeriksaan. So nanti awak dapat maksud tu, awak tulis dalam buku awak. Okay, dalam buku tata bahasa lah. Cikgu nak semua yang perkataan berwarna biru ini, termasuklah terima kasih ni, awak cari maksud dia. Cari maksud dia. So ada berapa perkataan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lebih kurang ada 19 perkataan. So nanti lepas kelas ni lah, kelas mungkin awak boleh buat petang nanti ke atau malam nanti, sebelum kelas yang akan datang, cikgu nak awak cari maksud perkataan ini. Nanti perkataan ini cikgu akan print screen kan, dan cikgu akan letakkan dalam grup WhatsApp untuk awak nanti cari maksud yang ini. Okey, faham So ada soalan tak? Okey, kalau tak ada cikgu harap awak faham. So kita akan beralih ke aktiviti yang kedua, iaitu kita nak bincangkan soalan kerja rumah yang minggu lepas, iaitu tata bahasa, aspek bahasa. Okey, yang ni cikgu tutup dulu buku teks ni. So kita dah selesai. So hari ni awak dapat kemahiran apa?
Kemahiran mendengar dan bertutur. So, alright. So, kita akan pergi ke soalan latihan yang minggu lepas. Sekejap saya buka Okey, nampak tak? Nampak tak kelas? Ke cikgu awak cikgu besarkan lagi? Cikgu rasa awak nampak Okay, cikgu besarkan sikit lagi. Okey, bukan ni. Ada banyak Okey, ini yang pertama. So, kita bayangin dahulu. Ni cikgu besarkan sikit. Okey, nampak Okey, sekarang masing-masing boleh keluarkan pen merah. Kalau pen hitam dengan pen biru untuk tulis saja. Pen selain itu awak boleh gunakan untuk menanda buku awak. So, boleh keluarkan pen merah. Kalau tak ada pen merah, bolehlah pen selain daripada warna hitam dengan warna biru untuk awak tanda jawapan tentang kesalahan bahasa. Okey, kelas, sebelum kita mulakan semak jawapan kita yang minggu lepas, cikgu nak bagi tahu kepada awak, dalam peperiksaan, aspek tata bahasa ini adalah aspek yang akan keluar, wajib keluar untuk permulaan soalan. Awal-awal lagi nanti, dia akan keluar soalan bahagian ini, bahagian A. Kat sini, bahagian A lah. So, akan keluar soalan tata bahasa. Soalan tata bahasa ni, dia meliputi dengan beberapa elemen. Elemen yang pertama iaitu ni, kesalahan bahasa. Yang kedua, kesalahan ejaan. Nanti kita akan buat latihan yang berikutnya. So, sebenarnya cikgu dah siapkan awak punya modul. Semua awak tak boleh pergi ke sekolah di sekarang ni. Kalau awak boleh pergi sekolah, cikgu dah berikanlah modul pada awak. Okey. So, dari ni, cikgu akan panggil nama nanti, awak baca dan awak jawab jawapan tersebut. Sama ada betul ke salah. Okey, tak apa, kalau awak ada masalah ke, tak ada masalah ke, kalau awak ada masalah lain ke, so nanti cikgu juga ada buatkan rakaman untuk sesi yang ini. So cikgu akan masukkan dalam YouTube lah. So tapi kalau boleh awak terus online, awak terus dapat. Tak payahlah awak nak tengok video ulang kan. Okey, alright. So kita akan mulakan soalan kita yang lepas yang telah cikgu berikan kepada awak. Okey, dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan bahasa. So, kena pasti kesalahan tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruangan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin semula ayat ini. So, awak tak perlu salin lah. Kalau keluar soal periksa pun nanti. Okey, soalan yang pertama cikgu yang dulu yang jawab. So, nanti yang berikutnya nanti awak cikgu akan panggil lagi. Okey, soalan yang pertama, majlis perasmian bangunan baharu itu akan diadakan di minggu hadapan. So, yang salah kat situ adalah bahasanya adalah di. Akan diadakan di minggu hadapan. Di itu adalah kesalahan bahasa. So, kita lihat bawah tu di yang salah. Yang betulnya apa kelas? Siapa tahu? Okey, siapa tahu? Cikgu akan tulis kat sini jawab. Sini, jawapan nombor 1. Jawapan 1. Yang salah dia di. Yang betul dia siapa tahu? Kalau di biasanya untuk menunjukkan tempat, betul? So, kalau masa ni apa? Pada minggu hadapan. So, jawapan dia adalah tak nampak siapa ni? Awak nampak tak? Yang cikgu terang. Cikgu. Nampak tak? Nampak. Okey, bagus So, yang pertama, cikgu ulang balik. Majlis perasmian bangunan baharu itu akan diadakan di minggu hadapan. So, ayat ini salah. Sebab apa? Sebab dia gunakan di minggu hadapan. So, yang betulnya adalah di itu salah. Kita tulis kat sini di. Yang betulnya adalah pada. So, di sini pada. Dekat bahagian chat ni cikgu ada buat jawapan nombor 1. D tu jawapannya pada. So yang betul awak sila tandakan right. Okey. Sebab apa? Sebab D digunakan untuk apa? Tempat. Contohnya menunjukkan tempat. Di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di situ, di sana.
So dia menunjukkan tempat sesuatu benda tersebut. Contohnya, handphone saya terletak di bahagian atas meja. Contohnya, so menunjukkan tempat tersebut. Okey, kalau masa kita gunakan pada minggu hadapan. Okey, alright. So faham Kalau awak ada soalan, awak boleh tanya cikgu, tak ada masalah. Awak boleh buka mikrofon awak tanya. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2, okey. Siapa nak jawab, angkat tangan kat sini. Ada raise hand kat sini. Tu contohnya. Okey. So siapa nak jawab nombor 2? Kita ada 20 soalan. Awak jangan risau, ada banyak. Semua orang akan merasa. Okey, nombor 2 siapa nak jawab? Jun Ho Wong, nombor 2. Ada tak? Jun Ho Wong ada ke tak ada tu? Senyap je daripada tadi. Tadi cikgu suruh baca tadi tapi tak ada respon. Okey. Okey, kita pas kepada Lee Zong Han. Okey, Lee Zong Han. Okey, Lee Zong Han masuk. Okey, bagus. Okey, jawab soalan nombor 2. Baca petikan tu. Ayat tu. Kehilangan remaja perempuan itu telah dilaporkan oleh ibu dan bapaknya ke pihak polis. Okey. Yang salah apa? Yang salah? Ke. Okey, betul. Yang salah ke? Okey, yang betul dia apa? Jawapan awak apa? Jawapan dia. Buat tak? Ke terlupa buat? Lupa. Lupa. Tak buat tak buat soalan ni. Lee Zong Han. Oh, tak buat. Tapi I nampak kan latihan cikgu dekat dalam tu kan, dalam grup WhatsApp kan. Jawapannya apa? Siapa tahu kelas? So boleh tolong Lee Zong Han. Yang ke tu salah. Bahasa dia salah. Yang betul dia apa? Kehilangan remaja perempuan itu telah dilaporkan oleh ibu bapanya ke pihak polis. Ke tu salah. Yang betulnya adalah apa? Siapa tahu? Okey, jawapan 2. Jawapan 2 yang salah adalah ke. Yang betul dia adalah, siapa tahu? Ni kalau daripada Pak Cikgu ni, cikgu bagi duit ni. RM1. Siapa jawab? Tapi tak adalah kan, sebab kita alam maya je. Okey, siapa tahu? Okey, G Vega, jawapan anda betul. G Vega dah jawab kat situ, kepada. Ya, betul. Terima kasih G Vega. Jawapan awak adalah betul. Okey, Sarvin dah tolong betul tuliskan. Okey, semua boleh tengok situ. Jawapan nombor 2 adalah G Vega pula. Jawapan nombor 2 adalah kepada. Okey, betul. Bagus. Okey. So, jawapan nombor 2 adalah kepada pihak polis. Okey, alright. So, kita pergi ke soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3, Kuli. Okay, boleh baca dan jawab. Okey, Kuli. Penduduk Taman Prima saling bantu-membantu untuk menjayakan majlis rumah terbuka. Okey, alright. So, apa yang salah kat situ? Saling bantu-membantu. Okey, tepat sekali. Betul. Kat situ adalah yang salah saling bantu-membantu. Okey, apakah jawapan awak, Kuli? Saling membantu. Okey, itu adalah jawapan yang betul. Tepat sekali. Saling membantu itu adalah jawapan yang tepat. Ada tak jawapan yang lain? Okey, sebenarnya kat sini ada 2 jawapan. Okey, saling bantu-membantu itu adalah penggunaan bahasa yang salah dalam bahasa Melayu. So, jawapan yang betul macam yang Kuli bagi tahu tadi. Saling membantu. Bagus. So, itu adalah jawapan yang betul.
Okey, ada satu lagi jawapan yang boleh digunakan, yang betul bahasa dia, iaitu saling itu tiada, hanya bantu membantu saja. So kat situ ada dua jawapan. Jawapan yang Kudi bagi tu dah betul. Okey, nombor 3, jawapan nombor 3. Okey, saling membantu. Okey, betul. Kemudian lagi satu, saling itu tak ada, kita hanya buat bantu membantu. Bantu membantu. Okey. Saling membantu ataupun bantu membantu. So nombor 3 jawapannya ada dua. Saling membantu. Lagi satu lagi jawapan, bantu membantu. Okey, bagus Kudi, jawapan awak betul. Okey, nombor 4. Nombor 4, Chong Yi Eun. Betul tak saya sebut Chong Yi Eun? Okey, Chong Yi Eun. Okey. Sultan. Okey, betul. Nazrin Muizuddin Shah Bukhara, Malaysia, dihormati dalam kalangan negara Islam dan negara bukan Islam kerana amalan kesederhanaan dalam beragama. Okey, yang mana yang salah? Okey, yang mana yang salah? Dalam ayat nombor 4 ni. Sultan Nazrin Muizuddin Shah berkata, Malaysia dihormati dalam kalangan negara Islam dan negara bukan Islam kerana amalan kesederhanaan dalam beragama. Cikgu rasa ayat yang belakang-belakang ni semua betul. Yang ini semua betul. Yang mana yang salah kelas? Siapa tahu? Boleh angkat tangan. Ataupun boleh terus buka mikrofon jawab. Okey. Ada tak yang tahu? Di manakah penggunaan bahasa yang salah di sini? Okey, jawapan nombor 4. Cikgu tulis siap dulu. Jawapan 4. Okey, apa jawapannya? Jawapan 4, jawapannya, kalau awak tengok kat sini, okey. Sini adalah Sultan. Sultan Nazrin Muizuddin Shah berkata. So, bila Sultan, dia punya penggunaan bahasa, dia berbeza. Sebab dia orang kenamaan ataupun orang besar, pembesar negara. Jadi, kita tak boleh gunakan dia berkata. Berkata ni untuk orang yang biasa macam cikgu, macam awak. Cikgu Azam berkata, esok pakai baju sukan contohnya. Okey, kalau Sultan, kita tak boleh gunakan berkata. Kita hanya boleh gunakan apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Tak tahu Okey, tak tahu, cikgu bagi tahu lah Okey, kalau Sultan ataupun pembesar-pembesar, tak kisah pembesar-pembesar negara Malaysia ke, pembesar negara-negara mana, China dan sebagainya, kita gunakan bukan berkata, kita gunakan bertitah. Pernah dengar tak perkataan ni? Bertitah. So yang salah dia adalah berkata, kita kat sini. Yang betul dia adalah bertitah. So kat sini cikgu tulis dekat bahagian chat ni. Jawapan nombor 4 adalah yang salah berkata, yang betul bertitah. Okey, tinggal 10 minit lagi, tak apa. Sempat lagi bincang mana yang sempat. Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Cikgu nak minta Niri. Okey, Niri baca soalan dan jawab. Okey. Para guru perlulah tabah dalam mendidik anak bangsa. Okey, yang mana yang salah? Para Guru. Para guru, betul. Okey, so itu betul Yang salah itu yang itu. Okey, apa yang betul? Yang salah betul, yang awak beritahu tu para guru tu salah. Penggunaan bahasa Melayu yang salah. Yang betul apa?
Guru. Guru saja. Kalau guru satu. Kalau para guru ramai. So, lepas ini yang betul dia jawapannya adalah para guru. Para guru tu salah. Okey, kita kat bahagian chat ni. Yang betul dia adalah para guru saja. Okey, jawapan nombor 5 adalah para guru. Yang salah dia adalah para guru. So tak boleh lah. Para tu dah menunjukkan ramai. So guru tu ramai guru, tak boleh. Salah dalam bahasa Melayu. So kita gunakan adalah para guru saja. So itu dah menunjukkan jamak ataupun ramai. So jawapan nombor 5 adalah para guru. Para guru itu adalah salah. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, terima kasih yang jawab tu betul. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Wong Yihu. Ada tak? Okey. Aileen adalah murid sekolah menengah kebangsaan Taman Melawati. Okey. So yang salah apa? Murid. Aileen adalah murid. Yang tu betul. Murid tu betul. Okey, jawapan 6. Okey. Murid tu jawapan tak ada kesalahan di situ. Murid tu betul. Yang mana yang salah? Aileen adalah murid sekolah menengah kebangsaan Taman Melawati. So betul. Okey, Sarvi jawab seorang. Aileen, maksudnya yang salah apa? Adalah. Aileen seorang murid sekolah. Boleh juga, tapi kat situ yang salah dia adalah adalah tu adalah salah. Penggunaan ayat tu, penggunaan bahasa. So jawapannya bukan seorang. Siapa tahu jawapannya apa? Adalah ni adalah jawapan penggunaan bahasa yang salah. So adalah salah. Apa yang betul? Okay, siapa tahu? Soalan nombor 6. Cikgu ulang balik soalan dia. Mengatakan Aileen adalah murid sekolah menengah kebangsaan Taman Melawati. Kat situ penggunaan bahasa dia salah adalah. Yang betul dia apa? Okey, Sarvi bagus. Cubaan yang bagus, tapi salah jawapan awak tu. Bukan seorang. Okey. Siapa tahu? Kuli? Okey. Jevega jawab. Iyalah. Itu adalah jawapan yang tepat sekali. Aileen ialah murid sekolah menengah kebangsaan Taman Melawati. Okey. Iyalah. So jawapan dia adalah iyalah. Iyalah ini menunjukkan seseorang itu apa? Kalau adalah itu menceritakan seseorang itu apa. So awak kena bezakan. Ialah tu contohnya Cikgu Azam ialah guru sekolah menengah kebangsaan Bekok. So itu menunjukkan Cikgu Azam. Kalau adalah apa? Dia menceritakan sesuatu. Warna kesukaan Cikgu Azam adalah warna apa? Merah contohnya. So adalah ni menunjukkan cerita seseorang, menunjukkan apa perilaku macam itu. Kalau ialah ni menunjukkan seseorang itu apa. So adalah dan ialah. Awak kena tahu bezakan dia. So jawapan nombor 6 dia adalah ialah. Aileen ialah murid sekolah menengah kebangsaan Taman Melawati. So terima kasih Jemega, jawapan awak betul. Ialah. Okey, kalau ada soalan awak boleh tanya. Cikgu, okay, boleh tanya kalau salah. Okey, kita pergi ke soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Okey, kita pergi cepat sedikit. Cikgu yang akan bacakan. Okey, bunyi yang berisi pasal itu sangat berat hingga tidak terangkat oleh Joseph. Nombor 7. Apa yang salah kat situ? Siapa tahu? Bunyi yang berisi pasal itu sangat berat hingga
tidak terangkat akan Joseph. Mana yang salah? Jawapan nombor 7. Jawapan nombor 7. Okey. Okey. Ya, betul Syafrin. Akan itu adalah salah. Anda yang betul apa? Okey, siapa tahu? Okey, Syafrin dah betul jawapannya. Yang salah tu adalah penggunaan bahasa akan. Yang betul dia apa? Oleh. Betul, pandai. So jawapannya adalah oleh. So jawapan nombor 7 adalah penggunaan dia. Bunyi yang berisi pasal itu sangat berat hingga tidak terangkat oleh Joseph. So itulah jawapan dia. Bagus Okey. Alright, soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Okey. Emma sungguh terkejut bila namanya dipanggil oleh ayah tirinya yang garang itu. Apa dia punya kesalahan bahasa kat situ? Emma sungguh terkejut bila namanya dipanggil oleh ayah tirinya yang garang itu. Okey, jawapan nombor 8. Penggunaan apa yang salah? Okey. Siapa boleh jawab? Sungguh. Okey, sungguh. Okey, sungguh tu betul. Sungguh tu betul. Sungguh tu tak salah. Sungguh tu betul. Emma sungguh terkejut. Emma ni, Emma ni nama orang tau. Nama orang. Okey, Emma. Okey, sungguh tu betul. Apa yang salah kelas? Siapa tahu? Okey, yang betul, kuli. Kuli betul. Jawapannya adalah bila. Okey, bila. Bila ni kita gunakan untuk tanda tanya. Bila awak ke sini? Bila awak ke sana? Bila awak akan hantar kerja rumah cikgu? Tu contohlah. Bila awak akan menghadiri majlis itu? So, bila ini kita gunakan untuk tanda tanya. Dia tak boleh gunakan dalam pertengahan ayat. So, apa yang betul? Siapa tahu? Ya, jawapan dia adalah apabila. Okey, bagus. Bila adalah penggunaan bahasa yang salah. Penggunaan bahasa yang betul adalah apabila. Okey, salah ejen ni. Apabila. Okey, jawapan nombor 8 adalah apabila. Emma sungguh terkejut apabila namanya dipanggil oleh ayah tirinya yang garang itu. So, kita gunakan apabila. Okey, kita pergi ke luar sedikit. Okey, apabila ni dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Apabila biasanya awak akan panggil dalam bahasa Inggeris. Macam actually dan sebagainya. So, kita macam itulah. Okey, so dah pukul 10. Cikgu rasa masa kita telah tamat. So, mungkin awak lepas ni ada kelas yang lain. Sebab cikgu pun ada kelas yang lain. So, nanti kita akan berhenti di soalan nombor 8. So, jangan lupa yang mana yang awak dah buat pembetulan tu, yang mana yang salah tu awak kena buat pembetulan lah. Tulis ayat tu dan juga awak ni. Yang betul awak write. So, nanti kita akan sambung kelas yang minggu hadapan. Kita akan sambung nombor 9 hingga nombor 20 lah nanti. So, nanti jangan lupa tugasan untuk hari ni. Awak kena buat cari maksud perkataan yang berwarna biru tu. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Syukur cikgu hargai kehadiran awak yang hadir untuk kelas ini. So, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okey, kalau tiada, kita akan tamatkan kelas kita tepat jam pukul 10.01. Okey, terima kasih kerana menghadiri kelas Bahasa Melayu. Kita jumpa di kelas yang akan datang. Okey, boleh left. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.